Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Rejab 24 Februari bersama saya Ardi Harman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Kontak rapat lengkap dos penggalak tidak perlu kuarantin. Dan juga Rusia serang Ukraine. Kontak rapat kepada pesakit COVID-19 yang tidak bergejala dan berumur lebih 18 tahun serta sudah menerima dos penggalak tidak perlu menjalani perintah pemantauan dan pemerhatian atau HSO berkuat kuasa pada Selasa ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata mereka bagaimanapun perlu melakukan ujian Rapid Test Kit atau RTK Kendiri pada hari pertama dan hari ketiga daripada tarikh akhir pendedahan kepada kes positif COVID-19. Bagi mereka yang telah terima dos penggalak, mereka tidak bergejala pada hari pertama kontak rapat dengan kes indeks dan mereka penerima dos penggalak, mereka tidak perlu lagi di kuarantin. Bagi mereka yang lengkap vaksinasi tapi belum lagi dapat dos penggalak, kekal pada 5 hari. Dan untuk kes-kes yang lain, kekal seperti biasa. Jadi rumusan dia adalah kontak rapat kepada kes COVID-19 yang tidak bergejala dan berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima dos penggalak, tidak perlu menjalani perintah pemantauan dan pemerhatian HSO dengan syarat mereka perlu lakukan ujian RTK Kendiri pada hari pertama dan hari ketiga dari tarikh akhir pendedahan kepada kes positif COVID-19 dan sekiranya positif mestilah lapor keputusan itu ke MySejahtera dan menjalani tempoh isolasi. Khairi berkata bagi individu kontak rapat berusia bawah 18 tahun dan lengkap vaksinasi perlu menjalani perintah pengawasan pemerhatian selama 5 hari. Bagaimanapun beliau berkata bagi individu yang bergejala ataupun tidak bergejala serta tidak mendapat dos penggalak, mereka masih perlu menjalani kuarantin selama 7 hari. Manakala bagi individu lengkap vaksinasi dan baru dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 60 hari, mereka tidak perlu menjalani kuarantin. Dalam pada itu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 atau PKRC di Taman Expo Pertanian MAEPS Serdang dalam proses penyusunan kemudahan yang diperlukan di dalam Dewan A yang bertujuan menempatkan pesakit COVID-19 ekoran peningkatan jumlah jangkitan yang semakin tinggi ketika ini. Perkara itu disahkan oleh Majlis Perbandaran Kajang dalam satu hantaran di Facebook. PKRC MAEPS Serdang dilaporkan telah ditutup bermula 8 Februari lalu. Namun penutupannya itu tidak sampai tempoh sebulan dan dijangka akan beroperasi semula. Di laman sosial, netizen memberi pelbagai anggapan, antaranya pembukaan semula PKRC MAEPS Serdang itu memberi gambaran buruk terhadap sambutan perayaan Aidilfitri tahun ini. 31,199 kes COVID-19 dilaporkan sehingga semalam dan 194 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Bakinya kategori 1 dan 2. Manakala ketika ini 305 kes memerlukan rawatan unit rawatan rapi ICU. Kita akan mengoperasikan semula MAEPS ataupun PKRC MAEPS pada hari esok. Dan ini bukanlah kerana kita tidak cukup katil-katil di hospital, tetapi ini adalah lebih kepada langkah preemptif dan untuk memberi kita buffer supaya hospital-hospital kita yang sudah mula memberi perkhidmatan dan rawatan bukan COVID, terutamanya kes-kes elektif yang telah pun tertangguh selama 2 tahun, tidak terganggu ataupun tidak terpaksa menghentikan perkhidmatan tersebut dengan peningkatan kes-kes COVID disebabkan gelombang Omicron.
Untuk kemasukan ke MYAP sini adalah lebih kepada kes-kes berisiko rendah. Baik, peningkatan ketara kes COVID-19 sejak kebelakangan ini masih menimbulkan kebimbangan kepada orang ramai untuk melakukan aktiviti harian maupun sosial. Namun, tinjauan di ibu negara mendapati aktiviti berjalan seperti biasa dengan orang ramai dilihat mula membiasakan diri untuk hidup dengan virus COVID-19. Apabila ditanya tentang kebimbangan mereka berhubung peningkatan kes COVID-19 susulan varian Omicron, ada individu yang yakin untuk menjalankan aktiviti seperti biasa kerana telah mendapatkan dos penggalak. Buat masa ni, saya masih beranilah pasal kita yakin pada diri. Pasal kita dah ambil booster kan. Jadi badan ada separuh orang memang tak kuat. Bagi macam saya rasa confident dengan benda tu. Jadi tak ada apa, rasa badan pun selesa lah sekarang ni, tak ada apa. Cuma memang penjarakan memang perlulah. Kami bagi pihak awam ini agak merasa resah dan risau. Tetapi kita yakin dengan proses vaksinasi kita dan dengan kita ada booster apa ini, saya rasa kita berada dalam keadaan yang terbaiklah. Tetapi saya beranggapan kita perlu berhati-hati dan kita perlu mematuhi SOP. Namun ada juga yang menghadkan aktiviti mereka dengan tidak mengunjungi tempat sesak dan hanya keluar untuk bekerja di hari biasa, membeli barangan keperluan atau urusan penting sahaja. Takut, tapi saya keluar macam ni lah hari weekdays, orang tak ramai. Jadi hari Minggu saya duduk rumah. Duduk rumah, memang saya tak keluar. Kalau ikutkan saya tak berani, kurang berani, tapi saya keluar pun pergi kerja, balik kerja macam tu je. Weekend memang saya banyak duduk kat rumah je lah. Sebab dengan sekarang kita tak nampak COVID sekarang dah berebak dengan luas. Semua ni lah kuarantin, banyak buat self test. Sementara itu, seiring dengan peningkatan kes, ujian calitan di klinik kesihatan juga turut meningkat dengan purata 150 ujian sehari. Tidak kurang juga individu yang mendapatkan rawatan di klinik kerana mengalami simptom berpanjangan COVID-19 seperti asma, batuk berpanjangan dan sakit dada. Syahirah Sukri, Berita Al-Hijrah. Polis sudah merakam percakapan 18 individu bagi membantu siasatan kes seorang kanak-kanak perempuan yang meninggal dunia dipercayai akibat tersangkut leher pada kain buaian di sebuah pusat asuhan di Bandar Seri Sendayan petang kemarin. Ketua Polis Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata, antara yang diambil keterangan itu termasuklah pengasuh dan ibu bapa kepada bayi atau kanak-kanak yang dihantar ke pusat asuhan terbabit. Polis juga sudah mendapat keputusan hasil bedah siasat terhadap kanak-kanak berusia setahun 3 bulan itu pagi semalam. Punca kematian adalah disebabkan tekanan di leher. Siasatan diteruskan mengikut Seksyen 31 Fasal 1 Akta Kanak-Kanak 2001 dan kertas siasatan akan dimajukan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Hasil siasatan awal mendapati Pusat Jagaan Kanak-Kanak itu juga tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan beroperasi sejak penghujung tahun 2019. Ketika kejadian, 15 bayi dan kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 7 tahun termasuk mangsa yang meninggal dunia di pusat asuhan terbabit. Pusat asuhan itu dimiliki dan dijalankan dua wanita berusia 29 serta 37 tahun. Nur Rania Ashifa Yusri ditemui tidak sedarkan diri selepas lehernya tersangkut pada kain buaian pusat asuhan itu. Dalam kejadian pada 3 petang kemarin itu, kanak-kanak terbabit sebelum itu ditidurkan di buaian di sebuah bilik oleh pengasuhnya. Keluarga bayi lelaki yang meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 yang didakwa disebabkan kecuaian akan mengambil tindakan undang-undang terhadap hospital berkenaan. Ibu mangsa Rosilawati Ismail, 26 tahun berkata tindakan undang-undang itu sebagai pembelaan terhadap kematian anak tunggalnya, Muhammad Hilman Firdaus Muhammad Hilmi yang berusia 2 bulan pada Jumaat minggu lalu.
Pihaknya sudah melantik peguam dan tindakan saman dan menyerahkan kepada pihak berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Rosilawati mendakwa terdapat beberapa perkara yang dia tidak berpuas hati ketika anaknya menerima rawatan, termasuk isu susu yang diberikan hampir tamat tempoh selain anaknya diberi ubat tidur tanpa kebenaran. Lepas tu saya tanya, punca kematian anak saya sebab apa? Dia tak tahu siapa aku hari ini. Kalau saya tak puas hati mula-mula susu. Susu tu dikeluarkan 9 hari bulan 2. Memang betul tak expired lagi 9 bulan 2 ke. Tapi bila saya baca susu tu dia macam nampak basi. Saya tahulah basi. Saya tanya, doktor boleh guna lagi ke susu ni? Sedangkan saya tengok basi dah ni. Kalau pergi pasar raya tak jual dah ni dah seminggu ni expired. Menceritakan apa yang berlaku terhadap anaknya, Rosilawati berkata anaknya mengalami cirit-berit pada 5 Februari dan dibawa ke klinik dan dirujuk ke HRPZ2 sebelum ditempatkan di unit rawatan rapi pediatrik PICU. Anaknya kemudian semakin sembuh pada 8 Februari menyebabkan dia dipindahkan ke ward biasa dan ketika berada di ward berkenaan, doktor telah meminta Rosilawati menukar susu bayi yang dibekalkan pihak hospital dengan alasan anaknya mengalami alahan. Beliau mendakwa anaknya kembali tidak sihat selepas mengambil susu bayi yang dibekalkan oleh pihak hospital dan kemudian telah diberi ubat tidur tanpa kebenarannya. Pada tengah hari 18 Februari, beliau sempat membuat panggilan video dengan kakaknya yang menjaga Muhammad Hilman Firdaus dan melihat anaknya menangis dengan muka yang lemah sebelum disahkan meninggal dunia jam 4.30 petang pada hari berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Jabatan Kesihatan Kelantan akan menjalankan siasatan menyeluruh dan terperinci terhadap semua pihak yang terbabit berhubung kematian bayi berusia 2 bulan Jumaat lalu yang didakwa berlaku kecuaian ketika menerima rawatan. Seorang lelaki orang kurang upaya OKU pesakit mental didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Petani atas tuduhan menyebabkan kecederaan ke atas bapa tirinya. Selasa lalu, tertuduh Muhammad Farol Rafiq Madrozi, 29 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Farol didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas bapa tirinya Nordin Ahmad, 71 tahun, di rumah mangsa dekat Jalan Masjid Kampung Ruat Yan pada 7 pagi 15 Februari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara setahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh merupakan pemegang kad OKU penyakit mental sejak 8 tahun lalu. Tertuduh diarah menjalani pemeriksaan mental selain tidak boleh menghampiri mangsa serta dikehendaki melaporkan diri sebulan sekali di balai polis. Kes akan disebut semula 22 Mac depan. Dalam kejadian Selasa minggu lalu itu, tertuduh menumbuk dan menendang bapa tirinya hingga cedera di telinga, muka dan dada sehingga dikejarkan ke Hospital Yan untuk menerima rawatan. Tertuduh yang kemudiannya melarikan diri berjaya di berkas polis pada 6.45 petang hari sama di kampung Lubuk Boy, 5 km dari lokasi kejadian. Baik, selepas ini TH umum dividen 2021. TH bagi tahun kewangan 2021 diumumkan sebanyak 3.10% melibatkan agihan 2.46 bilion ringgit iaitu 219 juta ringgit, lebih tinggi berbanding bagi tahun kewangan 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata agihan keuntungan tersebut adalah kompetitif mengambil kira kadar deposit tetap dan peruntukan zakat bagi 8.4 juta pendeposit. Kadar agihan bagi tahun 2021 adalah kompetitif dan lebih tinggi daripada purata kadar deposit tetap perbankan Islam bagi tempoh 12 bulan iaitu sebanyak 2.36%. Alhamdulillah, ulangan ini juga telah mengambil kira zakat yang akan dilunaskan bagi pihak pendeposit sebanyak 107 juta.
Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman agihan keuntungan TH 2021 hari ini. Tambahnya, kedudukan TH terus kukuh walaupun dalam keadaan ekonomi belum pulih sepenuhnya dengan aset berjumlah 88.73 bilion ringgit melebihi liability berjumlah 85.51 bilion ringgit. Jumlah simpanan deposit pula merekodkan 83.33 bilion ringgit sekaligus merupakan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji selama 59 tahun. Selain itu, jumlah kos operasi juga menurun 4% berbanding 2020 hasil daripada pengurusan kewangan yang berhemah. Dalam pada itu, TH merekodkan peningkatan pendapatan sebanyak 2.9% iaitu 3.24 bilion ringgit berbanding 3.15 bilion ringgit bagi tahun 2020. Pelaburan pendapatan tetap dan ekuiti menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan pendapatan sekaligus menyokong ketahanan pendapatan pada tahun 2021. Dalam pada itu, Datuk Idris Ahmad berkata, TH mampu mengekalkan agihan keuntungan yang mampan walaupun berdepan dengan situasi ekonomi yang mencabar. Tertarik dengan sifat mudah didekati dan sentiasa peka dengan persekitaran, pasukan Rasuah Busters mengangkat si Bulus menjadi ejen Miau sebagai simbol dalam memberi gambaran kepada masyarakat untuk membantras jenayah rasuah. Menurut pasukan Trust Rasuah Busters, Anas Zubedi, beliau yakin kucing mampu menjadi medium ihsan dalam jiwa masyarakat dalam memupuk sifat empati dan penyayang sebagai usaha jangka panjang untuk menyelamatkan Malaysia daripada budaya rasuah. Jadi dari jangka masa panjang pula kalau kita lihat, kalau boleh anak-anak kita yang suka kucing dan dengar daripada percakapan kucing, ya, mesej dari kucing, insyaAllah dia masuk dalam hati dia. Diharapkan supaya kalau kita boleh mengambil kucing sebagai wakil kita untuk memanggil rakyat Malaysia berhenti ambil rasuah, jangan ambil rasuah. Jadi insyaAllah anak-anak kita yang generasi akan datang, ya, mungkin tidak akan terima rasuah dan tidak akan beri rasuah. Jelasnya dengan usaha tersebut, bilangan rakan gabungan Rasuah Busters juga bakal meningkat. Susulan terdapat ramai pencinta serta pertubuhan kucing di Malaysia. Ia sekaligus dilihat dapat menjayakan mesej anti rasuah dengan lebih meluas, efektif dan efisien. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran ejen Miau #RasuahBusters yang disempurnakan Ketua Pasukan Rasuah Busters Datuk Husamuddin Yaakob di Shah Alam pagi tadi. Dalam pada itu, jelas beliau lagi, meskipun ejen Miau hanya boleh menyampaikan mesej anti rasuah dalam kalangan masyarakat sahaja, ia sedikit sebanyak mampu membantu untuk memutuskan rantaian rasuah daripada terjadi lagi. Orang ramai yang berminat menjadikan kucing sebagai ejen Miau Rasuah Busters boleh menggunakan caption atau tanda pagar ejen Miau Rasuah Busters semasa memuat naik video atau gambar si Bulus di media sosial. Baik, tokoh pemikir Islam Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan dilantik pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM berkuat kuasa hari ini. Manakala mantan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Wan Muhammad Datuk Sheikh Abdul Aziz pula kini menyandang jawatan timbalan pengerusi IKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata kerajaan memberi kepercayaan untuk menyandang jawatan berkenaan hasil kepakaran dan sumbangan kedua-dua tokoh tersebut dalam dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Mereka juga berpengalaman dalam dunia pengurusan hal ehwal Islam termasuk bidang dakwah. InsyaAllah kombinasi antara Tan Sri dengan Datuk Wan akan melonjakkan lagi satu usaha-usaha yang perlu dibuat oleh pihak IKIM di negara kita untuk memberikan kepahaman Islam kepada orang Islam ataupun kepada orang bukan Islam, sama ada di peringkat negara kita ataupun di peringkat antarabangsa. Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan memperoleh sarjana dan ijazah Dr. Falsafah dari Columbia University, New York pada tahun 1975.
keilmuan serta ketokohan beliau diiktiraf sehingga ke peringkat antarabangsa selain pernah dinobatkan Profesor Ulung di atas sumbangan bakti dalam dunia akademik. Manakala Datuk Wan Muhammad Datuk Sheikh Abdul Aziz pula berpendidikan ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Kepujian Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum ini juga beliau turut diberikan kepercayaan sebagai Timbalan Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia serta Timbalan yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia, PUM. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungilah dan terukailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Selepas ini Rusia serang Ukraine, harga minyak melambung. Rusia mula melancarkan serangan berskala besar terhadap Ukraine dengan menyasarkan beberapa bandar utama negara itu. Serangan itu berlaku tidak lama selepas Presiden Rusia Vladimir Putin umum operasi ketenteraan di negara bekas Soviet itu. Tentera Rusia memasuki Ukraine melalui sempadan di Crimea dan Belarus selepas melakukan serangan terancang termasuk pangkalan, markas, kilang senjata dan kamp tentera. Bandar-bandar utama di Ukraine terus dihujani serangan dan kali ini peluru berpandu disasarkan di semua pangkalan tentera di seluruh negara itu. Letupan turut dilaporkan berlaku di Kharkiv, sebuah bandar besar kira-kira 35 km ke selatan sempadan Rusia. Dan 4 letupan kuat dilaporkan di Kramatorsk, bandar yang menempatkan pentadbiran kerajaan Ukraine di zon perang timur. Susulan itu, Ukraine terpaksa menutup ruang udaranya kepada penerbangan awam berikutan perang itu. Menteri Luar Ukraine, Dmytro Kuleba, menerusi ucapan Twitter berkata perang sudah bermula dan meminta bantuan dunia bagi menghentikannya. Angka kematian tentera Ukraine akibat pencerobohan Rusia meningkat kepada 3 orang setakat ini. Sementara itu, harga minyak dunia naik melonjak melepasi paras $100 Amerika Syarikat bersamaan RM419.73 setong, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 7 tahun ini. Kenaikan itu berlaku susulan ketegangan geopolitik yang berlaku di Ukraine dan kebimbangan berhubung bekalan itu di rantau Eropah Timur. Peningkatan mendadak harga minyak mentah Brent kepada $100.4 Amerika, iaitu RM421.41 setong itu berlaku selepas pengumuman yang dibuat Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengisytiharkan operasi ketenteraan ke atas Ukraine. Situasi itu mencetuskan kebimbangan pelabur bahawa konflik berskala besar akan berlaku di rantau Eropah Timur. Harga minyak dunia meningkat sejak beberapa minggu lalu dan mengatasi paras $100 hari ini buat kali pertama sejak 2014. Ketegangan yang berlaku antara Rusia dan Ukraine itu menyebabkan permintaan mengejut bagi Eropah. Lebih penting lagi, stok bekalan yang lebih besar untuk dunia berikutan peranan penting kedua-dua negara itu dalam komoditi tenaga. Dalam pada itu, Malaysia dan Kemboja berpendapat isu Ukraine-Rusia perlu penyelesaian damai, termasuk dengan mengadakan dialog antara pemimpin kedua-dua negara berjiran itu. Perkara itu dipersetujui pemimpin kedua-dua negara dalam sidang media bersama sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Phnom Penh hari ini. Krisis Rusia-Ukraine antara yang dibincangkan Datuk Seri Ismail Sabri dengan rakan sejawatnya Samdech Tekno Hun Sen
dalam pertemuan empat mata di Peace Palace. Kedua-dua pemimpin itu juga berpendapat bahawa ASEAN memerlukan satu suara yang kuat. Justru sebarang kenyataan perlu mendapat konsensus ASEAN termasuk dalam isu Ukraine. Namun setakat ini ASEAN belum ada konsensus mengenai perkara berkenaan. Mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN akan menyediakan strategi penyediaan 500,000 unit rumah mampu milik RMM untuk keluarga Malaysia di seluruh negara. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adi Rahman Marzi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.